Okay. Share screen. Saya share screen saya. You all boleh dengar suara saya kan? Boleh. Okay. So saya tengok, saya nak present jawapan yang Najihah hantar. Sebenarnya ada juga beberapa student yang jawab step yang sama macam Najihah jawab ni Tapi saya dah terjumpa dia dulu. So saya dah terjumpa dia lah. Okay. Saya nampak Okay, ni lah nampak penuh. Okay, kita tengok kat sini soalan ni saya tak terangkan lagi lah soalan ni. Question 3 ni dia menggunakan allowance method Wan Karimah Sdn Bhd dia gunakan allowance method. Macam mana kita tahu dia guna allowance method? Sebab ada apa? Balance BF AFDD ni kan? Sebab ni 2019. Okay. Dan ini transaction 2020. Okay, dia nak buat estimated 2% of the balance account receivable. Nak suruh buat journal entries. Okay, ni yang saya nak komen. Ramai yang tak labelkan jawapan tu yang saya kata ada yang ikut step. Bila you tak labelkan jawapan, saya punya conclusion you ikut step. You bukan menjawab soalan. Kalau you tahu macam mana nak jawab soalan, mesti ada labelkan. Okey, ini jawapan untuk nombor 1 Roman. Itu salah satulah cara saya nak tahu you all ni ikut step ke ataupun menjawab soalan. Okey. Dan jawapan tu bersepah-sepah dekat mana-mana pun. Itu maksudnya ikut step lah tu. Okey, yang pertama fahamkan dia nak apa? Journal entries to record the transaction for the year ended 31st December 2020 means yang ni lah. Transaction yang ni. Yang awak kena tunjukkan journalnya dekat nombor 1 tu. Cuba semak jawapan masing-masing. Adakah anda menjawab soalan? Okay. So kawan-kawan kamu dah buatkan untuk sales. Sales dia ada mention kat situ cash 40% means 60% adalah credit sales. Jadi kawan awak dah terus buatkan, ditunjuk calculation terus kat sini, debitkan account receivable, debitkan cash, creditkan sales. Rasa kat sini ramai yang betul. Cuma ada yang tak recordkan cash sales ni. Ada yang tinggalkan yang ni. So kena recordkan juga sebab ini adalah transaction yang berlaku during 31st December 2020. So kena recordkan Okay. Nombor 2, journal yang kena buat adalah sales return allowance 4,200. Ingat sales return menyebabkan account receivable berkurang. Bila account receivable berkurang, kreditkan account receivable, debitkan sales return and allowance. Sama juga dengan yang kita buat dekat topik 3. Cuma kita masuk dalam, kalau sales return memang dalam journal-journal lah. Kat sini pun journal-journal Okay. Next. Receipt of account receivable, maksudnya terima daripada account belum terima. So debitkan apa? Kita terima apa? Terima cash. So debit cash. Credit account receivable. 172,500. Okay. Then account receivable written off 900 means yang ni kita bila written off kita kena refer pada, kita tahu kalau written off mesti kredit dia account receivable. Tu wajib kredit account receivable. Tak kira lah apa method digunakan. Tapi nak debit kena refer what method use. So tadi kita dah identify company ni guna allowance method. Once dia guna allowance method means bila written off debit dia mesti allowance for doubtful debt. Okay. Yes.
Yes, yang ni dah cukup untuk menjawab soalan number 1. Roman, cukup dah. Tapi ada yang sambung lagi dia nak rekodkan bad debt dengan allowance yang untuk 2% tu. Okay, saya terima juga, boleh juga. Sebab dia nak tulis kat situ kan, tak apa. Tapi ni saya terangkan yang ikut apa yang diperlukan. Okay. Next soalan, instruction dia nak apa? Calculate the balance of account receivable and allowance for doubtful debt account for the year ended 31st December. Okay, dia nak awak calculate je. Okay, calculate. So, kawan awak dia buka account. Saya nampak ada yang tak buka account, dia tunjukkan calculation dan dapat 18,000. Yes, boleh diterima. Sebab dia tak mention nak suruh buka account ataupun buat calculation je. So, awak boleh pilih lah. Awak nak buat calculation dengan cara nak buka account, boleh. So, mesti jawapan dia 18,000. Saya tak nak terangkan dah lah ni, debit kredit ni ya. So yang written off ni kan kita tak payah tulis pun tak apa. Yang ni tak nak tulis pun tak apa. Sebab yang ini just kalau dalam nota ada sebab dia nak beritahu ini allowance for doubtful debt ni wujud disebabkan oleh transaction written off. Tak nak tulis pun tak apa. Sepatutnya tak payah tulis. Kita tahu once awak letak allowance for doubtful debt dekat account receivable sebelah kredit means itu adalah transaction untuk written off. Okay, so dapat 18,000. Kalau ada soalan boleh tanya terus Saya dah menganggap awak menjawab dah siap dah dah siap. Kita just discussion. Jadi saya tak ada panjang-panjang lah. Saya tak ada tunjuk step by step Alright. So ini satu. Soalan dia nak apa? Account receivable dengan balance of AFDD kan? Okay. So kawan awak dia tunjukkan calculation balance AFDD dengan cara macam ni je. Dia tak nak buka akaun AFDD. Tak apalah sebab kita tahu once awak darabkan 2% darabkan dengan balance of account receivable, you akan dapat balance CF of allowance for doubtful debt. So awak dapat 360. 2% estimation yang dia nak buat kita timeskan dengan balance CF account receivable. So dapat balance CF of allowance for doubtful debt. Cukup menjawab soalan. Tak payah buka akaun AFDD pun. Tapi ramai yang buka akaun AFDD kan? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kebarangkalian akan berlaku kesilapan tu adalah. Saya kata tak, bukan kata tak boleh. Boleh macam akaun AR ni kan. Kita nak tunjuk calculation balance CFAR ni. Kalau nak tunjuk calculation je pun boleh, nak buka account pun boleh. Ini pun boleh, cuma saya nak kata step yang paling ringkas macam ni lah. Tak payahlah nak tunjuk buka account AFDD. Tanpa buka account AFDD pun kita tahu dah berapa balance CF AFDD. Faham tak maksud saya tu? Faham tak? Sebab ini dia gunakan percentage on account receivable. Bila percentage on account receivable means ini adalah balance of balance CF AFDD Then step lah. Soalan yang seterusnya prepare journal number 3 prepare journal entries to record adjustment of account receivable. Ni maksudnya yang dia nak buat estimation tu estimation. So kawan awak baru buka akaun AFDD dekat nombor 3 untuk menjawab soalan yang ketiga. Ni yang saya kata dia faham keperluan AFDD ni bila? Nak buka akaun AFDD ni bila? Keperluannya bila dia suruh kira bad debt expense ni. Kalau dia tak suruh kira bad debt expense tak perlu buka AFDD pun tak apa. So dia buka keperluan, dia buka AFDD ni untuk carikan bad debt expense untuk menjawab soalan journal. Dia nak journal. So ini journal dia. Debit bad debt expense, creditkan account receivable 408.
curical adjustment of account receivable. Faham tak? Nampak tak? Cuba awak bezakan dengan cara awak menjawab. Nampak ada kelainan tak? Jawapan awak akhir memang ramai yang dapat jawapan yang betul, tapi dari segi step jawapan tu, step awak present jawapan tu macam mana? Adakah awak faham betul-betul ataupun awak menjawab soalan mengikut step yang saya ajar? Cuba awak je yang boleh jawab. Sebab awak yang menjawab soalan tu kan? Awak je boleh jawab soalan saya. Adakah betul-betul awak faham? Adakah awak betul-betul faham kehendak soalan? Ataupun awak menjawab soalan mengikut step? Once awak tak labelkan ni, saya senang je. Saya buat conclusion, awak tak faham sebenarnya. Awak just mengikut step. Saya tak nak macam tu memang ramai lah, bukan batch awak je. Batch yang sebelum ni pun memang ramai sebenarnya tak tahu apa yang dikira. Kenapa tak tahu? Kenapa madam cakap macam tu? Saya kira apa? Betul-betul saya dapat jawapan. Yes, betul. Once soalan saya tukar je, awak akan tak dapat nak macam mana nak kira. Tahu tak? So, awak nampak tak? Dapat tak bezakan macam mana kawan awak present jawapan dengan cara awak punya jawapan? Mungkin ada yang dapat sama. Saya nampak ada yang boleh, ada yang memang step dia punya jawapan dia cantik macam kawan awak ni lah. Maksudnya. Nampak tak perbezaan cara jawapan kawan awak dengan yang awak present kat saya, yang awak hantar dekat saya? Ya? Tak ada respon pun? Nampak madam. So jelas tak kehendak soalan? Jelas tak kehendak soalan? Jelas. So ada tak berlaku pertambahan kefahaman bila saya presentkan jawapan kawan awak ni, Nuna Jiha ni? Ada tak? Ada madam. Ada So make sure betul tak apa saya punya conclusion tu? Ada tak yang memang sebenarnya memang tak faham pun ikut je step? Ada ke macam tu? Ada. Kemungkinan ada. So bahaya tau macam tu. You kena faham betul-betul. Tapi kalau macam dah tak ada cara lain, apa? Tak boleh nak buat apa-apa. Apa je lah step kan? Tapi bila awak faham apa soalan keluar pun insyaAllah awak boleh buat. Tapi bila awak menghafal step tu yang saya risau tu. Tak apalah, sekarang ni hafal dulu, lepas tu nanti kena fahamkan fahamkan. Okay, any question? Ada yang nak tanya? Siapa yang dah hantar kat saya tapi saya tak mark, tolong mark sendirilah siapa yang belum buat, ini bukan masa untuk nak meniru. Minta maaf. Kelas tutorial bukan kelas untuk menyalin jawapan. Minta maaf. Memang tak. You kena buat sendiri. Kalau tidak, you akan ketinggalan ketinggalan. Saya bertunda-tunda kerja memanglah ketinggalan. Nak kata banyak kerja sampai bila pun memang banyak kerja lah. Saya pun sebenarnya banyak juga. Setiap hari belajar benda-benda yang baru. Okay. Tak ada soalan Madam. Ya saya. Yang soalan last tadi, kenapa di account receivable? Kau dah kira account receivable ke? Alah, saya pun tak nampak. Salah lah Najiha. Betul-betul. Ini jawapan dia apa ni? Sepatutnya. AF? Oh Najiha, saya pun dah tersalah. Thank you. Siapa tu tadi cakap? Saya nampak siapa tadi? Syazwina ke? Syafika. Okay, Syafika, thank you. Saya tak perasan pun ni jawapan dia. Saya nampak pukul 8 terus right je. Okay, thank you very much. AFDD. Salah yang account receivable ni nasi awak perasan So AFDD, Historical Adjustment of
account receivable. Sebab dia tulis account receivable tulis dengan account receivable. AFDD. So siapa yang ada yang jawab macam ni kan, debit bad debt expense 408, kreditkan AFDD 408, tapi dia letak dekat sini. Boleh letak tapi labelkan number 3 Roman. Letak tapi kena labelkan 3 Roman. Kalau awak tak labelkan, kadang-kadang ada pemeriksa yang tak nak terima tau. Bahaya sangat tak terima tu. Okay, make sure labelkan. Siapa yang tak labelkan, saya memang ada mention kat situ. Labelkan jawapan awak mengikut soalan. Okay. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Tiada. Okay, tiada. Okay. Kalau tak ada soalan sebelum saya lupa, esok kan pukul 4, kita kena buat kelas tau. Kelas ganti sebab esok turn kelas kita. Last week kelas ada kelas lain dah ganti. Esok kelas ganti bila adalah hari kita cuti hari tu. Tapi kita buat tak lama lah, dalam 1 jam macam tu je. Pukul 4 sorry pukul 4 tau. Dah dijadualkan. Boleh Sampai pukul berapa, madam? 4 sampai 5 je. Boleh sejam. Boleh. Sebab masa tu pun ada observation juga. Ada pensyarah lain join kita punya kelas. Esok madam. Yes, esok pukul 4 sayang Boleh ya? Boleh. Pukul 4 tau, jangan lupa. Jangan letak reminder kat kalender. Takkan reminder. Nanti saya ingatkan lagi lah. Jangan saya pula lupa nanti. Okay. Kalau tak ada, saya nak buat soalan question 7. Sebab question 7 tu saya rasa perlu dengan bimbingan saya. Question 4, 5 tu saya percaya you all dah boleh buat dah tu. Boleh buat sendiri. Okay, so saya dah share dekat GC. Kalau awak dapat notification, cuba tengok dekat GC. So saya buka satu contoh dekat sini. You all pun buka lah dekat GC you all. Saya dah make a copy for each student. Bentar ya, kita tengok. Kita guna dekat A6 je lah sebab dah buka kat A6. Pergi kat question 7 edited. Question 7 ni dia ala-ala sama dengan question 7 yang ada dalam apa ya? Dalam modul awak. Cuma saya ada edit sikit sebab ada ayat-ayat yang tertinggal kat situ. Lebih kurang sama. Okay, yang merah-merah tu saya edit lah. Ada tertinggal. Cuba awak tengok kalau nak bandingkan. Kalau boleh tak payah tengok pun tak apa dulu. Just tengok dekat GC awak tu je. Ini soalannya. Dan saya tambah juga dekat GC tu. Kalau dekat soalan tutorial, hanya ada yang nombor 2 ni je. Dia ada satu soalan je tapi saya tambah nombor 1 di sini. Dan saya tambah juga yang ni. Bad debt recovery 2009 ni ada 300. Kalau dekat GC, dekat modul tak ada. So awak refer dekat GC sahaja. Boleh? Refer dekat GC je. Tak payah tengok soalan 7 yang dekat modul. Boleh? Boleh. Okay. Betul saya dah edit yang ni yang terkini kan. Dia dapat sekali dia punya tu kotak. Ya, saya dah buat sekali. Saya dah sediakan dia punya template kat situ untuk awak jawab. Okay. Tak apa. Ya, saya nak terangkan dulu. Jangan kalut nak jawab dulu, nanti dulu. Tengok dulu. Soalan ni agak heavy sikit lah. Tapi kalau dapat jawab, sebab dia melibatkan 2 tahun dan method yang berbeza. Jadi saya nak awak nampak perbezaan. Itu tujuan saya. Okay? Tujuan saya pilih soalan ni untuk kita bincangkan
supaya awak nampak perbezaan dua method tu dalam company yang sama. So kita tengok pada soalan tu sama-sama. Kalau saya share screen kan? Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh, tak faham boleh tanya direct. Okay. Question 7. On 31st December 2018, Aziz Sdn Bhd had account receivable total 10,000. Okay, tengok tarikh dia 2018. Okay. Business do not create allowance for doubtful debt on account receivable balance. Maksudnya 2018 dia tak ada allowance for doubtful debt. Okay, after receiving advice, the business agreed to allocate 5% of account receivable as uncollectible debt. Bila dia nak buat tu? 2019. Starting with ending balance for the year 2019. Maksudnya bila dia nak buat allocation, dia nak buat allowance method, ending bila? Ending 2019. ending balance maksudnya pada hujung tahun 2019 baru nak mula buat allowance method. Fahamkan betul-betul tu. Hujung tahun 2019 baru nak buat allowance method. Okay. Next. Apa lagi dia cakap tu? Okay, the information below is relevant to operation for the year ended 31st December. Okay, so kat bawah tu berkaitan dengan semua transaction pada 2019 dengan 2020. Okay. Okay, so kita tengok instruction dulu Prepare journal entries for the year ended 31st December 2019 dengan 2020. Means yang mana kita nak buat journal, inilah dia untuk soalan 1. Okay, then prepare an account allowance for doubtful debt and bad debts expense. Ni nak account. Mesti dalam bentuk T. So awak kena ada TAFDD. And T, ni kita belum pernah buat lagi. Bad debt expense. Bad debt expense. Kena 2 ni. Untuk soalan nombor 2. So macam mana nak buat journal ni? Dia depend, nak buat account ni depends pada journal. Okay. Okay, nombor 2 dah. 2 je soalan ni. Now, kita tengok transaction yang ada. Credit sales, cash received from account receivable. Bila kita sebut ni awak dah tahu dah nak debit apa, nak kredit apa tau. Bila saya sebut credit sales, debit dia mesti apa, kredit dia mesti apa. Mesti tahu dah. Tak boleh macam tercari-cari, itu yang jadi lambat tu. Okay. Kalau credit sales, debit dia mesti apa? Account receivable. Kredit dia mesti apa? Sales. Mesti sales kan. So awak dah boleh dah tu. Terus dah boleh jawab sebenarnya. Tak payah fikir-fikir. Adakah okay, lupa nak terangkan satu tadi. Okay. Method apa yang digunakan? Saya lupa nak terangkan. Okay, jadi tahun 2019 digunakan method apa? What method used for 2019 pada awalnya? Direct method. Yes, direct write-off method. Jadi 2019 dia guna apa? Direct write-off method. Kenapa kata direct write-off method? Tak ada. Tak ada apa ni? FDD. Tak ada FDD pun pada 2019-18 kan? Bila dia nak buat? Masuk Pada 2020. Ending. Yang sepanjang ni tak ada. Tak sepanjang 2019 tak ada FDD. Hujung tahun 2019 baru ada.
once hujung tahun 2019 baru ada, means 2020 dia akan guna method apa? Allowance. Kenapa? Kenapa? Telah wujud. Dah ada AFDD. Sebab hujung tahun 2019 kita dah mula ada AFDD. Jadi AFDD hujung tahun 2019 akan jadi baki balance BF pada 2020. Means 2020 kita dah mula guna allowance method. Ni yang saya nak awak nampak dia punya perbezaan. So 2019 guna direct write off method, 2020 guna allowance method. Okay. So sekarang ni kita refer pada, ada soalan nak tanya berkaitan method tu? Siapa yang tak faham? Apa dia? So nanti madam. Ya. So nanti direct write off tu nanti debit, bad debts, credit, account receivable lah. Nanti kita terangkan kat mana kita nak guna tu Okay. So sekarang ni untuk nak rekod credit sales, adakah berbeza untuk 2 tahun ni? Adakah berbeza? Adakah berbeza? Sama je. Tak kira lah apa method pun, credit sales mesti debit AR, credit dia mesti sales, kan? Okay, cash receipt from account receivable, debit dia mesti apa? Debit dia mesti apa? Debit dia mesti cash. Credit dia mesti apa? AR. Account receivable. Yes, account receivable. Habis bila kita nak mula guna what method use kan? So kat sini baru kita bila nak buat hutang dihapus kira bad debt write off ni baru kita nak tahu dia guna method apa. Sebab perbezaan untuk write off ni nak record write off tu depends on what method use. Tapi yang pastinya yang samanya mesti kredit dia apa? Apa-apa method digunakan kredit dia mesti apa? Account receivable. Yes. Kredit mesti account receivable. Debit dia ni kena tengok what method use. Kredit mesti AR. Debit kena tengok what method use. Depends on what method use. So 2019 tadi kita guna method apa? Direct write off method. So kalau direct write off method, debit dia apa kalau hapus kira? Bad debts. Bad debt expense kan? Tapi kalau kita guna 2020 ni, 2100 tahun 2020 kita write off 2100. So debit dia mesti apa kalau allowance method? Allowance for doubtful debt. Yes, allowance for doubtful debt, AFDD. Jadi nanti awak rekodkanlah kat sini kotak yang pertama awak rekodkan credit sales untuk 2019, 2020. Lepas tu yang kotak yang kedua collection from customer. Kotak yang ketiga write off. Kotak yang keempat bad debt recovery. Saya tak nak terangkan bad debt recovery. Awak kena buat sendiri. Habis semua dah terangkan buat apa kan? So saya dah siapkan dah template ni dan saya harap template ni tidak menyusahkan untuk awak untuk menaip. Dekat GC kalau boleh, siapa yang kalau boleh saya nak semua orang jawab dekat GC dekat yang saya dah sharekan tu guna Kemi, guna teks tu pun boleh. Siapa yang guna handphone tak ada pilihan lain, kenalah buat macam mana Kalau agak susah, macam nak susah buatlah kat kertas lain. Tapi sebenarnya tujuan saya nak tengok secara live awak punya jawapan tu. Supaya saya nampak mana kesilapan, saya boleh tegur terus.
Jadi saya dah sediakan template 2019-2020, so awak akan rekod 2019 dalam jadual 2019, yang 2020 dalam jadual 2020 bersebelahan supaya awak nampak perbezaan. Kat bawah ni saya dah tunjukkan, saya tunjukkan juga, sediakan juga kotak how to calculate. You have to calculate AR sebab dia gunakan percentage of AR. Dia guna percent of AR. So awak kena, sebab tu saya suruh kira balance AR. Nak kira awak nak buka account ke, awak nak buat calculation ke, saya tak kira. Tapi masukkanlah dekat dalam kotak ni. Kalau boleh tak payah nak buka, buat accounting pun tak apa. Yang mana debit tambah, yang mana kredit, depends on awak punya journal kat sini. Tak payah nak pening lagi. Kalau journal awak tu dia kredit, tolak. Kalau journal awak tu debit, AR, tambah. Jangan lupa ada beginning balance. Then balance CF, kita tahu balance CF means apa tadi? Berapa persen? 2 5%. 5 5%. Okay. So 5% timeskan dengan balance AR. Balance CF AR. Yang awak dapat kat sini kan, awak masukkan sini. Jadi awak dapat berapa balance CF AFDD, then awak masukkan dalam account sini. Saya dah sediakan ini untuk allowance AFDD 2019. Ni AFDD 2020 dalam satu page yang sama. Dan bad debt expense dalam satu page yang sama untuk 2019 and 2000. Sorry, terlupa nak tukar, betulkan kat sini nanti. 2020. Dekat awak punya template saya tak tukar tu. Nanti awak tolong tukarkan 2020. Terlupa nak edit tadi. Alright. Okay. So saya nak awak buat ni secara live. Boleh? Guna GC tu. Tak faham boleh je tanya. Adakah kita nak onkan VC ni ataupun kita stop je VC, saya tengok awak dekat live dan kita guna tele message. Macam mana? Macam mana? Kita stopkan VC ni. Stop. Stop. Okay. Kita stopkan VC ni dan kita sambungkan telemessage. Apa-apa soalan boleh tanya di situ. Boleh? Boleh. Hopefully awak boleh jawab dengan cepat lah sebab saya kan dalam 12.30 saya nak kena keluar untuk apa? Bawa anak pergi vaksin ni. Kalau saya boleh lewatkan sikit lah. Tapi boleh tolong jawab dengan laju sikit lah. Tadi kita dah discuss banyak jawapan yang saya dah bagikan. Okay. So kita stop dulu di sini. Kita sambung apa-apa pertanyaan dalam telemessage ya. Boleh? Boleh. Okay. Ya apa dia? Yang transaction nombor 2 ni sama kan? Dua. Sama kan? Yang bezanya yang transaction nombor 3. Write off dengan bad debt recovery lain. Bad debt write off dengan bad debt recovery lain. Yang transaction nombor 4 ni ambil kan ada 2 entries kan? Ambil atas je. Yang pertama Apa maksud awak ambil yang pertama? Bad debt recovery ni kan ada 2 entries. Kan? Ambil yang pertama ke? Ambil dua-dua. Mana boleh pertama? Ambil dua-dua okey. Mesti ambil dua-dua. Okey Ya, sama juga dua-dua 2019 dan 20. Cara yang sama Ya sayang. Kalau bad debt recovery dia mesti ada 2 journal. Dia tak boleh 1 journal je. Hopefully template saya tu membantulah jangan kalau dia menyusahkan awak pergi je page lain. Awak buat template awak sendiri. Kalau rasa dia menyusahkan untuk awak nak type Okay. Kalau ada siapa volunteer nak suruh saya tengok dia tengah menulis jawab pun boleh. Kalau tidak saya akan tengoklah mana-mana random je lah. Okay, kita berhenti dulu. Sambung dekat telemessage
Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Sambung di tele message. Waalaikumsalam, Madam. Bye. Thank you, madam. Okay. Madam.